Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung kelas pengajian Sab Maibs bagi murid tahun 2 secara dalam talian sempena Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan virus COVID-19. Hari ini kita sambung daripada pengertian yang kita belajar itu, iaitu istinja. Istinja, itu kita dah belajar dah. Apa maksud istinja? Istinja ni ialah membersihkan najis yang ada pada kubul dan dubur dengan menggunakan alat istinja. Hukum kita beristinja ni memang wajib kan? Semua orang, kalau kita buang air, sama ada air kecil atau air besar, wajib kita cuci. Sebab tu untuk apa? Untuk kita nak meneruskan ataupun untuk kita nak buat ibadah senang, untuk badan kita pun jadi sihat. Kan ada orang pergi belayak tu, pi buang air kecil, buang air besar, lepas tu keluar macam tu. Tak elok kan? Sebab tu hukum dia wajib. Okey, hari tu kita dah belajar 2 tu. Hari ni kita sambung dengan pelajaran baru, unit kedua, alat istinja. Apa alat kita nak istinja? Kamu tahu dah semua, selalu kalau kamu pergi belayak, kamu buang air kecil, buang air besar, apa yang kamu buat? Kamu basuh. Kamu basuh nak guna apa? Mesti guna ayak. Kan? Selain daripada ayak, biasa buat tak? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah buat. Kalau basuh ada ayak lah. Kalau main time tak ada ayak, nak buat macam mana? Okey. Hari ni kita akan belajar. Okey. Selain daripada ayak, kita boleh guna batu atau benda selain yang suci dan kesat. Seperti, nampak tak ni apa? Tisu. Pandai. Boleh kalau tak ada ayak, kalau tak ada apa, kita boleh guna tisu untuk kita membersihkan setelah kita buang air. Tisu, tengok kat sini saya bawa tisu dapur ni. Boleh lah kot noh. Dia tisu tandas pun ada, tisu ni pun boleh, asalkan dia ni kesat sampai dia boleh menyucikan lah najis kamu. Lagi apa yang boleh kita guna kat dalam buku ni dia tulis? Tisu kayu. Kayu tu boleh lah, tapi jangan guna kayu-kayu yang ada duri tu. Satgi dia pergi ambil pokok, hantim pokok bunga ros pula satgi, lain pula jadi. Okey, kulit kayu. Kulit kayu yang kering boleh juga. Kain yang kering, daun apa? Daun, nampak tak kat sana ada apa? Daun yang kering, dia kesat. Boleh guna daun ni kan. Kalau kamu pergi camping tu dalam hutan, sekali tak jumpa ayak, ambil daun ni. Kalau kamu buang najis, kamu boleh guna ni untuk istinja dan sebagainya. Nampak dah dekat ustazah ada apa? Teng. Nampak? Ada batu pun boleh guna. Tapi janganlah main batu besar, batu seremban ni. Kena cari batu yang besar sikit tau. Berapa biji nak kena guna? Berapa biji? Okey, hari ni kita tengok dalam riwayat Bukhari dan Muslim pun dia kata Rasulullah, yang ni dia guna ayak. Rasulullah masuk ke dalam bilik ayak, lalu saya bersama seorang budak sebaya saya membawa bekas berisi air dan sebatang tongkat untuk baginda menggunakan untuk beristinja. Lalu baginda beristinja dengan air. Yang tu dia guna air. Yang ni yang dia guna batu. Riwayat Abu Daud, apabila salah seorang di antara kamu pergi ke tempat membuang air besar, maka bersihkanlah dengan menggunakan 3 ketul batu. Kerana sesungguhnya dengan 3 ketul batu itu boleh membersihkannya. Okey. Boleh faham kot takat ni? Kita nak guna apa? Guna batu ni secara bilangan ganjil, iaitu 3, 5, 7 atau 9. Boleh menggunakan satu batu sekiranya dapat dilakukan 3 kali kesatan dan membersihkannya. Batu atau benda yang digunakan itu mestilah bersih. Okey. Yang ni kita dah belajar alat untuk kita beristinja. Boleh faham kot nah? Okey. Itu alat yang boleh digunakan untuk kita beristinja. Okey. Ustazah nak terus sikit benda yang dilarang untuk kita beristinja. Kat dalam buku ada muka surat 87.
benda yang tidak boleh kita gunakan untuk beristinja, yang pertama, tulang dan najis. Tulang dan najis, riwayat At-Tirmizi, janganlah kalian beristinja dengan najis dan tulang. Sesungguhnya ia tulang adalah makanan saudara kalian daripada kalangan jin. Okey, tengok lagi muka surat 88. Benda yang tak boleh kita guna untuk beristinja adalah kertas yang bertulis sesuatu yang dimuliakan, seperti ayat Al-Quran, nama-nama Allah, hadis, serta kandungan buku pelajaran. Yang ni kita tak boleh guna. Macam ada surat khabar yang tulisan Jawi ke apa ke, yang kita tak boleh guna. Buku-buku yang lama-lama tu kita tak boleh guna, buku-buku pelajaran. Yang ketiga, makanan manusia seperti roti dan sebagainya. Jangan duk guna pula, ambil roti pula sagi ke apa yang duk ada kat tangan tu, hampa duk beristinja boleh. Okey, yang keempat, benda yang basah ataupun kain yang baju yang kita terendam ke apa ke, itu hampa ambil yang tu lap, tak boleh guna. Benda ni adalah benda yang dilarang untuk beristinja. Sebab apa? Sebab yalah, kalau macam baju basah tu dia bukan nak cuci sangat. Makanan ni sebab kita nak makan. Kertas-kertas yang bertulis tu sebab ada ayat-ayat Al-Quran kan. Hak tu lah. Okey, boleh faham tak antara benda yang boleh kita guna untuk istinja dengan tak boleh kita beristinja? Okey, faham kot nah? Okey. Kalau kita nak beristinja, apa yang perlu kita adab? Apa yang perlu kita buat? Pertama, macam mana cara kita nak beristinja? Ada adab dalam beristinja? Apa yang perlu kita kita kena buat? Yang pertama, tengok muka surat 90. Yang pertama, berdoa sebelum masuk tandas. Macam mana baca doa masuk tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung denganmu daripada syaitan, jantan dan betina. Kena baca doa apa-apa pun. Okey, yang kedua, berdoa selepas keluar tandas. Lepas kita dah keluar tandas, baca doa, saya mohon ampun kepadanya, ghufranaka, riwayat Abu Daud. Okey, yang ketiga, kalau kita nak beristinja, apa yang perlu kita buat? Dilarang bercakap tanpa keperluan atau menjawab salam ketika membuang hajat. Duduk dalam da'iyak tu, hampa jangan duduk cakap. Duduk diam-diam. Dan jangan duk jawab-jawab salam pula. Ada orang main-main nak masuk da'iyak bagi salam. Boleh dah dalam tandas? Tak boleh kan? Okey, dalam riwayat Muslim pun dia kata, seorang lelaki telah lalu berhampiran Rasulullah yang sedang membuang air kecil. Dia memberi salam kepada baginda, namun baginda tidak menjawab salamnya. Duduk diam-diam. Jangan duduk cakap pula dalam da'iyak. Faham tak? Faham dah? Sagi duduk nyanyi pula. Okey, yang keempat, beristinja menggunakan tangan kiri. Duk buat hampa duk basuh belah ni, duk basuh belah mana? Guna tangan kanan ke? Ada. Guna tangan kiri. Tangan kanan nak buat apa? Tangan kanan untuk makan. Istinja menggunakan tangan kiri. Dalam riwayat Bukhari pun dia kata, sesiapa daripada kamu buang air kecil, janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya, dan janganlah juga dia beristinja dengan tangan kiri kanannya. Tak boleh. Semua kena guna tangan kiri. Jangan duk guna tangan kanan. Tangan kanan ni untuk kita makan, untuk kita nak salam dan sebagainya. Okey. Kelima, tidak membaca Al-Quran atau menyebut nama Allah secara kuat. Yang keenam, last dah, antara adab kita yang keenam, tidak membawa Al-Quran atau bahan yang bertulis nama Allah semasa kita membuang hajat ke apa ke kan. Sebab kita ni adab dalam kita nak istinja. Kita janganlah duk bawa Al-Quran ke apa ke, buku-buku agama masuk duduk dalam tandas. Okey. Faham dah tak kala? Ada 6 adab. 6 adab untuk kita beristinja. Pertama, berdoa sebelum. Yang kedua, berdoa selepas. Yang ketiga, tak boleh cakap tanpa keperluan ataupun kita menjawab salam. Yang keempat,
beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Kena ingat, mana tangan kiri? Ni tangan kiri. Tangan kanan tak boleh. Tak boleh. Tak perlu. Yang kelima, tidak membaca Al-Quran atau menyebut nama Allah secara kuat. Lagi hampa duduk dalam dakwah tu, nas'aluka ya man. Jangan. Duk praktis masa dalam dakwah. Yang keenam, tidak membawa Al-Quran atau bahan yang bertulis nama-nama Allah. Al-Quran ke buku-buku kitab agama pun jangan bawa. Okey. Faham kot nah? Okey. Dah faham takat ni je lah yang kita belajar untuk hari ni. Yang pertama tadi kita belajar alat untuk kita istinja. Ulang balik apa yang boleh kita guna untuk alat istinja. Yang pertama adalah ayat. Memang kita ni kalau tengok pi nak buang air kecil, buang air besar, nak kencing, nak berak tu tak ada ayat, tak berani dah nak kencing, nak berak. Tahan tak sangga-sangga. Boleh. Tak ada ayat, kita guna cara lain yang Ustazah ajar tadi. Guna tisu, kertas-kertas, tisu yang kesat, kertas-kertas yang kesat, daun-daun kering. Satgi pi kempen 3 hari lagi, hampa tak buang pula. Tak ada black yak kan dalam hutan. Guna ni, daun-daun ni boleh guna. Okey, batu pun boleh guna. Okey, boleh faham kan nah? Jangan ambil batu besar-besar ni. Ni main batu seremban boleh lah. Ambil besar sikit nah. Okey. Faham kot nah? Okey. Kalau faham semua, okey. Telah kita sampai dekat sini je. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kelas pengajian SAP Maib bagi murid tahun 2 secara dalam talian sempena Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan virus COVID-19. Hari ini kita masuk pelajaran kedua, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, hari itu kita semua dah belajar rukun iman kan? Semua ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Hari ini masuk tajuk yang kedua, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, setiap orang Islam wajib kita beriman kepada Allah. Sebab apa kita wajib beriman kepada Allah? Sebab Allah ni Maha Pencipta kita, Maha memberi rezeki kepada kita, dan Maha mentadbir alam ini. Sebab tu kita kena wajib percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, automatik kita yakin. Yakin pada apa? Yakin pada keesaan Allah. Kita mesti yakin bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tak ada. Allah hanya ada satu saja. Allah bukan ada 2, bukan ada 3, dan bukan ada banyak. Okey. Dalam meyakini keesaan Allah, dia terbahagi kepada 3. Pertama, Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pencipta. Apa yang kita kata Allah satu-satunya pencipta? Sebab kita tadi kita kata tak ada 2 Allah. Kalau ada 2 Allah, apa akan jadi kat kita? Silap-silap kita rasa tak wujudlah bumi ni kan? Sebab berlaku pergaduhan. Sebab tu Allah ada satu. Kita kena yakin. Kita kena percaya yang Allah itu satu. Satunya pencipta. Dalam surah Az-Zumar, Allah kata, Allah yang menciptakan setiap sesuatu. Tak ada 2, tak ada 3. Okey, yang kedua, Allah pentadbir dan pemilik alam ini. Allah yang tadbir dan Allah yang milik alam ini. Milik siapa? Bukan milik kita. Ini milik Allah. Kita hanyalah manusia ataupun hanyalah makhluk yang sementara sahaja. Bila Allah nak ambil, Allah boleh ambil kita. Allah jualah yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Allah berfirman dalam surah Maidah ayat 120. Allah yang menghidup dan mematikan. Tak ada siapa pun tak boleh tandingi kuasa Allah. Yang ketiga, Allah tidak menyerupai segala sesuatu.
dalam firman Allah surah Asy-Syura ayat 11, Dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Allah tak menyerupai, sebab Allah apa? Sebab apa kita tahu Allah tak menyerupai segala sesuatu? Sebab Allah tak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Sebab itulah Allah tak sama. Dan tak ada yang sama dengan Allah. Okey, boleh faham tak takat ni? Okey, boleh ikut nah? Okey. Seterusnya kita pergi kepada beribadah hanya kepada Allah. Kita mesti ikhlas mengharapkan pahala daripada Allah dalam beribadah kepadanya. Kita tidak boleh mengharapkan pujian orang apabila melakukan ibadah. Dalam surah Al-Isra pun dia ada kata ayat 23 firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Kamu nak sembah siapa? Sembah Allah. Masa bila kamu nak sembah Allah? Masa kita nak solat, doa banyak-banyak kepada Allah. Okey, boleh faham tak takat ni? Okey, boleh ke nak? Okey, kalau boleh. Okey, tengok. Apa-apa yang kita buat mesti Allah nombor 1. Kita wajib percaya kepada Allah. Kita yakin akan keesaan Allah, hanya Allah di hati kita. Okey, boleh faham tak? Boleh ke nak? Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.